Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seperti biasa selamat datang ke episod yang kedua dalam Sell Your Skill Podcast. Dan macam biasa dalam podcast ni kita nak memperkenalkan, kita nak bawa orang-orang yang macam kita sendiri yang menjual skill mereka dan menghasilkan income. Dan hari ini saya ada tetamu yang sangat-sangat istimewa yang boleh saya katakan tetamu terkejut katanya. Okay, sedikit banyak tentang tetamu kita hari ini. Nama beliau adalah Ahmad Safwan dan beliau kini tinggal di Kajang. Beliau merupakan seorang freelance content strategist. Dan yang ni paling best. Beberapa best achievement yang menggunakan skillnya adalah yang pertama, capai 100k followers dalam masa 2 tahun di TikTok. Yang kedua, berjaya rekrut 100 ejen dan dropship seluruh Malaysia. Yang ketiga, capai 6 angka sales dalam masa 6 bulan. Satu achievement yang sangat-sangat powerful. Seterusnya, telah coach lebih 10,000 usahawan seluruh Malaysia. Dan yang terakhir, telah bantu lebih 50 syarikat dan organisasi seluruh Malaysia. Dan antara big clients beliau adalah Shopee, Amway, Mitsubishi, Caring Pharmacy, Joviet, D-Herbs, Noah, SKV dan AIA. So, help me in welcoming Bro Safwan. So, Bro, selamat datang ke podcast Sell Skill. So, Terima kasih Pak Ibrahim. ya, sama-sama. So, saya yang berterima kasih sebab macam saya katalah, tetamu terkejut kan, tiba-tiba sahaja berlaku benda ni. Sangat terkejut, sangat Sangat terkejut. terkejut. Saya sendiri pun tak tahu macam mana boleh berlaku benda ni, tapi yalah, orang kata rezeki buat saya dan rezeki buat orang-orang yang menonton podcast ni. So, baik. Soalan saya yang pertama, so apa khabar bro hari ni sebenarnya? Mungkin sekarang kita dah menuju ke minggu terakhir Ramadan kan. Apa khabar sekarang? Alhamdulillah so far, Alhamdulillah sihat, masih lagi puasa penuh. Masih puasa Tak penuh. sabar nak orang kata makan rendang raya ni kan. Betul, Tuan betul. Pak balik mana raya ni? Oh, saya macam biasa setiap tahun kita tak balik, tapi tempat rumah kita ni menjadi kampung lah, mana sanak saudara akan balik. So macam bro agak balik mana? Saya balik Kuantan. Oh, Balik hari tahun ni Kuantan. saya balik rumah belah mentua. Okay, faham. Dan saya tak nak ulas lanjut tentang benda tu. Okay, so mungkin bro boleh share sikit sebagai mukadimah kita untuk hari ini, update terbaru tentang diri bro, apa projek sedang dibuat dan sebagainya. Alright, Alhamdulillah sekarang saya banyak fokus kepada group coaching dengan private coaching untuk saya bantu usahawan-usahawan ni grow social media mereka lah. Macam kepakaran saya lebih kepada TikTok. So saya bantu business owners dan juga orang-orang yang nak buat mungkin jana pendapatan melalui affiliate di TikTok. So saya bantu diorang macam mana nak buat content yang betul, macam mana nak naikkan engagement, sebab kita faham kan dekat TikTok sekarang ramai orang mengadu contohnya engagement rendah, betul. Ataupun tak ada content idea, tapi hakikatnya sebenarnya mereka ni cuma tak ada strategi. Bukannya TikTok tu yang bagi kita punya engagement rendah, tapi sebab strategi kita yang tak betul yang menyebabkan kita tak dapat reach macam apa yang kita nak kan. So saya punya projek sekarang saya banyak fokus kepada group coaching and private coaching. Kalau dulu masa awal saya mula, kita banyak buat public classes lah. Saya banyak buat kelas-kelas di mana orang boleh daftar kan kelas-kelas tu. But right now saya tak ada lagi any public classes. Saya hanya terima jemputan lah. If ada jemputan untuk buat classes, yang buat public classes, saya jadi one of speaker. Jadi itulah update saya sekarang. Faham. So menarik. So basically sekarang pun zaman orang memang giat menggunakan TikTok, especially untuk affiliate marketing kan. So saya rasa apa yang bro buat ni sangat-sangat bagus lah. Dan of course bro memfokuskan skill yang bro ada. Okay. So sebenarnya apa skill yang bro jual ni sebenarnya? Boleh bro ulas sikit. Dan macam mana bro pilih skill tu? Okay, sebenarnya soalan ni agak complicated tau sebab terlalu banyak skill yang saya combine ni. Okay, betul. Okay, so bagi saya lah kan, apa core skill sebenarnya yang saya fokuskan adalah saya nak cerita dulu macam mana saya boleh terlibat dalam servis apa yang saya buat sekarang, service training kan. Betul. Sebenarnya dulu saya bermula dengan jual produk. Saya dulu starting niaga Cokoja. So saya mula dulu masuk dalam industri bisnes ni. Sebelum tu saya bekerja dengan consultant. Saya pernah jual burger dan saya pernah jadi facilitator dekat sekolah, dan saya sebenarnya pernah juga jadi motivator tau, pergi sekolah-sekolah bagi ceramah. Yes. So dekat situ apa berlaku adalah saya telah melatih saya punya kemahiran komunikasi tau. And kemudian sejak PKP company saya terpaksa tutup sebab tak dapat sebab kami punya klien adalah sekolah, universiti. So PKP kan memang semua tutup. So memang tak ada klien langsung, yang menyebabkan company tu tak boleh bertahan and saya terpaksa diberhentikan lah.
So saya decide untuk buat bisnes masa tu yang saya jual Cokoja, and saya apply segala kemahiran komunikasi saya tu ke dalam bisnes untuk saya buat recruitment. Itu yang tadi pencapaian saya. Alhamdulillah saya dapat recruit 100 agent dan dropship seluruh Malaysia, and saya capai 6 angka jualan dalam masa 6 bulan lah dengan menggunakan kemahiran communication saya dan juga negotiation skill. Sebab penting kan untuk kita nak nego orang, macam mana kita nak offer supaya dia bersama dengan team kan. So daripada situlah sebenarnya saya asah kemahiran komunikasi, and saya gunakan platform seperti TikTok untuk naikkan personal branding saya. And daripada situ saya belajar satu lagi skill, iaitu kemahiran untuk membina personal branding melalui content. Basically content creation punya skill lah yang saya mahirkan tu. Macam mana nak buat content, nak edit video, semua tu kemahiran tu. And apa yang saya offer kepada klien-klien saya sekarang adalah kemahiran tu, which is kemahiran untuk membina konten. So saya guide saya punya klien saya dengan ajar orang macam mana nak buat konten sebenarnya yang convert kepada followers, convert kepada customers. Sebab saya dah pernah buat konten yang boleh dapat banyak followers, dah pernah buat konten yang boleh dapat sales. Jadi saya hanya guide semula klien-klien saya. So saya boleh katakan ada 3 core skill lah yang saya fokuskan. Pertama adalah communication skill, yang kedua adalah negotiation skill, dan yang ketiga adalah content creation skill. So saya combinekan 3-3 ni, and then itulah yang saya orang kata offer kepada klien saya untuk saya jana pendapatan. Menarik. Sebab satu poin yang saya rasa paling menarik yang bro sebutkan tadi adalah yang mana bila kita ada satu-satu skill ni, contoh macam bro kata skill communication, negotiation dan juga content creation ni, kita boleh apply kepada benda lain, dan ia mungkin boleh jadi satu cabang income juga buat kita. Betul bro? Betul. So jadi menarik bagi saya sebab bro pun cakap dekat situ benda tu dilatih, bukan kata memang bro adalah orang yang hebat, saya yakin benda tu. Cumanya poin dekat situ adalah kita mungkin tak dilahirkan dengan skill, tapi boleh kita latih skill tu dan menjadikan satu benda yang kita boleh buat income daripada skill tu. Betul? So basically sebenarnya saya latih diri saya dululah. Saya buat dulu kan. Sebelum saya mengajar orang, saya sendiri kena bina saya punya content profile saya dulu kan. So bila saya dah ada satu profile yang meyakinkan, followers saya pun dah ada figure yang okey, engagement saya sendiri pun okey, jadi barulah saya boleh orang kata mengajar orang lain. Kalau saya nak ajar orang lain tapi saya sendiri pun TikTok tak ke mana kan, memang tak jadilah. So basically memang betul lah, practice penting. So kita dah buat dulu, and kita je sampaikan apa yang kita dah buat. And saya rasa itulah sebenarnya yang orang lain buat sebenarnya. Mereka latih dulu skill tu, dan barulah di offer kepada orang. Kita tak boleh macam hari ni kita rasa kita nak ada skill, hari ni kita dah boleh kuasai, and esok kita dah boleh terus offer. Tak boleh, dia makan masa sebenarnya. Betul, setuju. So basically benda ni memang perlu ada latihan, dan benda tu boleh dilatih lah. Okay, so jadi soalan saya seterusnya, so apakah cabaran terbesar yang bro hadapi masa nak mula start monetizekan bro punya skill ni? Saya personally rasa masa saya nak mula monetize saya punya skill ni, cabaran dia adalah untuk saya convince orang lah sebenarnya untuk dapatkan skill saya. Sebab apa? Sebab ramai je orang offer apa yang kita buat ni, betul tak? So bila kita nak offer benda yang sama, what makes us different? Apa yang menyebabkan orang kena pilih kita? So saya rasa cabaran saya ketika itu adalah nak buatkan orang pilih saya kan, untuk ambil servis dengan saya lah. So apa yang saya buat adalah saya nampak orang tak trust. So bila orang tak trust ni, ada satu benda yang kita kena buat untuk bagi orang trust. Apa dia tu? Personal branding. Sebab membezakan kita dengan orang ni adalah sama ada kita ni dikenali atau tak dikenali. Betul. Of course bila kita nak membeli sesuatu, ataupun contohlah kan kita pergi kedai makan kan, maybe food court, dekat situ ada 2 kedai burger. Satu kedai burger tu kawan kita yang niaga, satu lagi tu orang lain yang kita tak kenal. Secara logiknya, biasanya kalau kita pergi tempat macam tu, kita nampak kawan, kita akan beli dekat kawan. Automatic. Jadi macam itulah juga dalam dunia freelancing yang saya buat sekarang ni kan. Saya nak offer servis saya dekat orang lain, saya kena pastikan orang tu kenal saya berbanding dengan pesaing saya. So saya kena buat personal branding yang banyak supaya orang nampak, okay, saya ni lebih reliable daripada
pesaing saya. So apa yang saya buat adalah saya keep on naikkan personal branding dengan apa? Dengan memberi value lah. So itu yang kalau siapa yang follow saya dekat TikTok, saya banyak bagi tips-tips TikTok. Kan dekat Twitter bersama, sekarang saya dah banyak fokus dekat Twitter. So saya banyak memberi value dekat situ. And Alhamdulillah daripada Twitter yang saya baru mula dalam sebulan 2 bulan pun saya dah dapat ramai clients. Dah ramai yang reach out saya untuk saya bantu diorang lah. So basically cabaran saya pasal awal adalah trust. So apa yang saya buat? Saya bina personal branding. So it takes time sikit untuk nak bagi orang trust tu. But untuk permulaan, bagaimana saya, sebab yelah kita startkan lah sambil kita nak bina personal branding tu, kita tak buat apa-apa kan untuk monetize kan. So apa yang saya buat? Saya fokus offer servis saya ni dekat kenalan-kenalan saya yang memang dah kenal saya. Saya offer dululah dekat diorang, and dengan harga yang boleh dikatakan macam berapa-berapa pun bayar je macam tu. Maknanya awal-awal tu kita tak demand sangat lah kan. Kita tak nak demand pun, kita belum ada result apa semua. Jadi saya just offer je, saya kata bayarlah berapa-berapa pun yang you rasa berbaloi dengan value ni kan. So bila saya dah buat tu, saya share dekat kenalan, and diorang rasa macam ilmu ni sangat mahal kan. Dan itu yang menyebabkan mereka start bayar saya dengan value yang saya tak sangka. Saya ingatlah dia nak bayar dalam RM50, RM60. So kali bila dia bayar, Masya Allah banyak value ni, saya kata. So bayangkan ini kalau orang yang kita dah kenal, kita ajar, and dia nampak value tu, bayangkan kalau kita boleh reach out there lebih ramai kan. Banyak potensi income saya nampak dekat situ. And that's why lah saya teruskan untuk buat apa yang saya buat sekarang, sebab saya dah nampak dah potential income from saya punya skill. And yang lagi best, dia lebih menguntungkan, dia membawa pulangan yang lebih banyak berbanding ketika saya bekerja dulu. Faham. So now memang saya fokus polish skill saya untuk saya bantu lebih ramai orang lah. Okay. So dekat situ satu poin yang menarik yang mana bro sebutkan tadi, sekarang ni bro punya income menggunakan skill bro ni lebih tinggi daripada bila bro bekerja dulu. Betul? Ya. Okay. Betul. So soalan saya adalah, dia berkaitan dengan apa yang bro sebutkan dan apa yang saya berikan tadi, which is kalaulah bro terjumpa dengan orang yang bekerja 95 ataupun mungkin dia student universiti macam saya baru habis belajar kan, ataupun mungkin ada kawan-kawan kita ataupun awak yang tengah tengok video ni, dia ni baru tengah belajar ataupun ada pekerjaan 95, adakah bro akan suggestkan dekat dia sambil dia bekerja 95 tu untuk dia promotekan skill dia ataupun untuk dia berhenti kerja dan go all in dengan dia punya skill? Okay, kalau tanya saya, perjalanan saya dengan orang yang masih bekerja ni berbeza lah. Macam saya diberhentikan. Jadi saya punya urgency tu memang berbeza kan. Sebab saya memang dah kena berhenti. Saya dah tak ada security dah waktu tu kan. Tak ada benda yang boleh menjamin saya. So keterdesakan saya tu berbeza kan. Tapi bagi orang yang bekerja, mungkin dia tak rasa urgency tu, yang menyebabkan is it worth it untuk dia push pergi ke dalam nak go for skill sahaja kan. So kalau tanya saya, mulakan dengan apa yang ada di tangan dulu. Makna kata jangan terus berhenti kerja. Apa kemahiran yang kita ada sekarang yang kita rasa macam okay, this thing I have, tapi mungkin tak cukup bagus lagi. So kita start polish dulu. Maksudnya fasa ketika bekerja itu belajar sebanyak mungkin. Belajar kemahiran. Paling simple kalau tanya saya lah kan, zaman sekarang digital kan, benda-benda digital ni. So belajar contohnya editing, edit gambar dulu. Mungkin belajar edit gambar, offer service dekat orang untuk edit gambar. Kan? Belajar edit video, offer service untuk edit video. And kalau lebih bagus, belajar buat video supaya boleh offer video dekat contoh macam zaman sekarang orang nak UGC kan, user generated content. Ramai dah UGC creators sekarang. So boleh belajar buat konten. So ketika bekerja tu belajar. Contohnya masuk mana-mana classes. Kalau rasa tak ada kewangan sangat, banyak dah kelas percuma saya rasa kan yang offer banyak juga value dengan harga sama ada percuma ataupun mungkin harga tak sampai pun RM50. Kadang-kadang seminar contoh RM30. So saya rasa sangat berbaloi lah. Mungkin sebulan tu boleh masuk dalam 2-3 kelas kan, kumpul sebanyak mungkin ilmu, right? So along the way kan, mungkin dah dapat banyak ilmu, start apply pula. Tapi jangan berhenti kerja lagi. Masa kerja tu apply dulu, buat dulu biar dapat hasil dulu. Maknanya kata belum offer service lagi dekat orang, buat dekat diri sendiri dululah. Contoh gambar-gambar sendiri kita edit kan, gambar video-video sendiri kita edit. So buat once dah okay. And then fasa ketiga adalah fasa di mana kita start offer dekat kenalan-kenalan kita dulu kan. So if kenalan-kenalan kita pun approve apa yang kita buat ni, ada nampak kemahiran and ada berpotensi untuk pergi lebih jauh, and fasa keempat barulah start scale up. Masa tu mungkin dah start offer kepada orang-orang yang kita tak kenal kan, dah bagi
senang kata dapatkan lebih banyak testimoni lah kan. If Faham. katakanlah ketika sambil bekerja tu income you and untuk yang menjual skill you ni boleh dapat maybe dalam 50% daripada you punya original income ataupun 80% daripada you punya original income, dekat situ saya rasa mungkin you dah bersedia kan untuk let go kerja sedia ada. Sebab apa tahu, sebab saya boleh katakan kan, bila kita dah jual skill kita, it is editing tau. Betul, It's betul. editing kan, Betul. kita rasa Setuju. addicted untuk buat lagi lebih and nak scale up lagi sebab Betul. the potential is unlimited kan. Betul. Potential Setuju. unlimited. Kita boleh sentiasa grow, tak ada limit untuk diri kita. And manusia ni dia sentiasa boleh belajar. Tidak ada manusia yang orang kata ini je aku boleh belajar, tak boleh pergi dah, tak ada kan. Ini je potensi aku, tak ada. You can sentiasa polish and you can sentiasa upgrade lah. So itulah bagi saya punya suggestion lah untuk orang yang sama ada masih belajar ataupun masih bekerja kan. So start dulu buat macam part time kan. Mula dengan fasa 1 belajar, fasa kedua apply, fasa ketiga kongsikan offer kepada kenalan-kenalan, dan fasa yang keempat tu barulah you offer kepada orang-orang luar. Kalau tanya saya, orang luar tu kan mula dengan kenalan punya circle kan. Maknanya kita minta kenalan kita tu offer kan dekat orang lain. Okay, aku ada member ni yang boleh tolong buatkan kau ni, nak tak? Dia offer murah-murah ni. Awal-awal tu kita tak payah demand sangat bagi saya. Sebab apa? Kita nak bina portfolio. Saya dulu macam tu juga kan. Saya rasa kadang-kadang saya pernah terfikir macam, berbaloi ke aku buat benda ni kan, orang bagi sekian-sekian je ni kan. Tapi bagi saya penting untuk saya ada portfolio. Bila saya dah ada portfolio tu, itu yang menyebabkan orang lebih yakin kan bila tengok kita ada result. So waktu tu itulah saya kata, dulu kalau saya offer 3 angka pun saya dah risau kan. 3 angka menggigit macam, boleh ke ni 3 angka ni, orang nak bayar ke tak ni. Tapi sekarang Pak kan, saya boleh katakan kalau saya offer 5 angka pun orang sanggup bayar. Faham. Itu potential kan. Itu yang saya kata tadi, kita dah jadi addicted dengan skill kita tu. Sebab kita rasa kita boleh pergi lebih jauh lagi dengan skill yang kita ada. Faham. Betul, saya setuju dengan pendapat Bro Safwan lah, which is kita ni kadang-kadang mungkin kita tergopoh sikit nak terus masuk kepada something baru kan. Dan soalan ni sebenarnya dia merujuk kepada satu soalan yang saya nak beritahu sekarang, which is bila saya buat survey ataupun saya tanya dengan orang sekeliling dan sebagainya, mereka ni memang nak belajar, nak congkir dia punya skill. Tapi salah satu benda yang mereka selalu cakapkan adalah dia tak tahu apa skill dia sebenarnya. So apa nasihat bro sebagai orang yang dah berpengalaman dalam mempromotkan dan juga memonetizekan bro punya skill? Apa nasihat bro untuk orang-orang macam ni? Dia tak tahu apa skill dia Ya, kebanyakan dia cakap tak tahu apa dia punya skill. Alright. So nasihat saya adalah explore. Sebab saya sendiri pun masa saya bekerja, saya pun tak tahu saya boleh buat konten, saya boleh coach orang kan, saya ada kemahiran negotiation skill yang bagus. Tapi saya explore. Dengan cara apa? Kita kena cuba buat kan. Bila kita buat, baru kita tahu kita ada potensi ataupun tidak. Sebagai contoh macam menyanyi. Macam mana kita nak tahu kita pandai menyanyi kalau kita tak pernah menyanyi? Betul tak? Macam mana kita nak tahu kita boleh main muzik kalau kita tak pernah pun pegang alat muzik tu? Macam mana kita nak tahu kita boleh berenang kalau kita tak pernah pun masuk kolam? So we will never know what is the outcome if we never get into it. So jadi apa yang saya recommend, explore kan. Berkawan dengan lebih ramai orang, especially yang dalam orang-orang yang ada menjual skill-skill ni kan. Cuba minta ada orang ajar kan, dan kita cuba buat. Bila kita cuba baru kita tahu kita boleh buat ataupun tidak kan. Tanpa mencuba kita takkan tahu. Sama jugalah macam yang saya kongsikan analogi-analogi tadilah kan, kita kena buat dulu baru kita dapat. So my advice adalah explore sebanyak mungkin, try je macam-macam skill. Contoh macam copywriting skill, editing skill, video creation skill, apa lagi, macam-macam skill yang ada sebenarnya. Kalau kita explore lagi-lagi, saya suggest kalau nak belajar apa jenis skill yang ada, boleh belajar dengan Tuan Pak dan ada banyak sangat apa orang kata, dia punya idea untuk belajar skill ni kan, saya luar biasa lah. In fact saya pun ada baca buku beliau, memang sangat-sangat dahsyat and in detail. Beliau share cara macam mana kita nak explore skill-skill kita kan. So saya personally rasa kita kena explore supaya kita dapat tahu apa yang kita tak tahu tu. Sebab saya teringat satu quadrant tentang tahu ni. Manusia ni dia ada 4 fasa, 4 state, 4 keadaan tau. Yang pertama, dia tahu apa yang dia tahu kan. Yang kedua adalah dia tak tahu apa yang dia tahu kan. Yang ketiga adalah dia tahu apa dia tak tahu.
Dan yang keempat adalah dia tak tahu apa yang dia tak tahu. So persoalan kita adalah kita ni dekat mana? Kita dekat Faham. mana ni sekarang ni? Adakah kita tahu apa yang kita tahu ataupun mungkin kita ni tak tahu pun apa yang kita tak tahu? Sebab tu kita Faham. kena explore. Bila kita explore baru kita tahu, oh benda ni, ilmu ni wujud. Ilmu ni ada. Macam tu. So my suggestion, dapatkan buku Tuan Pak nanti yang saya difahamkan akan release nanti kan. Ya, betul. Serius sangat-sangat. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya tak bayar dia untuk suruh cakap benda tu. Saya tak ada bayar dia untuk cakap benda tu. Lepas ni bayar. Lepas ni insyaAllah. Boleh dipertimbangkan benda tu. Okay. So, bercakap pasal orang ni kata dia tak tahu skill dan sebagainya. Okay, katakanlah sebab ada setengah orang yang mana dia ni kita kena bagi tahu dekat dia. Mungkin cuba skill ni dan sebagainya. Betul? So, mungkin tahun 2023 dan moving forward, apa one skill yang Tuan yang Bro Safwan suggestkan orang-orang yang rasa macam aku tak tahu apa skill aku untuk pergi belajar skill tu? Okay. Untuk tahun ni tahun ni dan tahun-tahun yang akan datang lah, insyaAllah. Okay. Kalau tanya saya, zaman sekarang skill yang paling mahal yang boleh dijual adalah kemahiran buat content sebenarnya. Sebab nowadays everything dah go digitalization. Kan, makna kata orang banyak menghabiskan masa di social media contohnya, ataupun dengan screen lah. So macam mana kita nak pastikan kita dapat perhatian orang-orang ni kan, adalah dengan kita sendiri berada di social media tu, dan berada di platform tu. Okay, kalau kita tengok kan, dah ramai orang yang daripada contohnya bisnes biasa-biasa jadi dapat banyak sambutan. Hanya sebabkan apa? Sebab belajar buat konten yang menyebabkan konten diorang tu orang kata dapat sambutan kan. So sama ada belajar buat konten ataupun sekarang yang sekarang tengah trending adalah live kan. Betul. Live host kan. So kemahiran untuk bercakap di halayak ramai dengan skill menjual tu ketika live dengan buat konten, bagi saya dua ni dua ni adalah skill yang sekarang tengah in demand. Dan yang bestnya, kita boleh decide sama ada kita nak buat konten tu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Contohnya jadi content creator company lain kan. Sebab untuk menjadi content creator, dia tak perlukan macam kita nak kena ada master ataupun degree. Betul. Sebabkan skill kita tu, andai katalah kita ni dah tak nampak jalan dah, kita ni tak minat lah nak masuk, nak sambung belajar daripada degree tu nak pergi ke master ke, ataupun daripada diploma nak pergi ke degree, dan kita tak nampak minat. Macam saya sendiri, saya dulu belajar accounting, tapi saya tak minat dengan account. Saya waktu tu belajar sebab saya rasa, oh ini adalah safety net. If in case apa-apa jadi, I have satu sijil untuk saya offer dekat company-company untuk bekerja lah. Jadi saya anggap waktu tu ini lebih kepada safety net sahaja. Tapi saya tak minat dalam accounting. So apa saya buat? Saya kena cari skill lain yang saya boleh offer. So right now yang saya nampak dua skill ni yang in demand, which is skill untuk buat live, buat penjualan, jual dekat live, dan yang kedua adalah buat content lah. So insyaAllah pursue in these two skill, 2023 you akan sentiasa orang kata ada demand sebab you ada skill ni. And saya baru je tengok survey kan, rate sekarang untuk live untuk live sahaja, mereka banyak company yang offer sehingga 3 ke 4 ribu gaji. Tak termasuk commission, itu basic sahaja. Biasanya company-company dia akan bagi commission berapa persen daripada jualan yang dia buat. You bayangkan, dapat 4,000, katakanlah ambil 1% je commission dia bagi, jualan 1 juta, bayangkan berapa banyak dah dapat tu. Masya Allah. Itulah saya nak katakan potensi zaman sekarang kan. So dua skill ni lah yang saya recommend, content creation skill dan juga buat live. Faham. Dan dua ni pun yang banyak kita tengok sekarang ni, boleh katakan dekat mana-mana pelosok dekat dunia digital pun mesti ada di antara dua benda ni, content creation dan juga live selling lah. Okay. Kemudian ada satu mitos lah, saya tak tahu lah benda ni mitos ke, tapi benda ni kerap lah yang saya dengar. Dalam dunia kalau kita nak buat duit dekat dunia online ni, tak kisahlah menjual skill ke menjual produk dan sebagainya, orang akan cakap yang dia dah terlambat. Dia rasa macam dia dah terlalu berumur ke, dah terlalu tua ke, ataupun mungkin dia rasa macam orang lain dah start lebih awal. So adakah benda ni betul? Dan kalau tak betul, apakah nasihat bro untuk orang-orang macam ni yang berfikir macam benda ni lah?
bagi saya tidak ada istilah terlalu lewat lah. Kita hanya akan terlambat kalau kita punya roh dah dekat leher. Itu kau Betul. terlambat lah. Kalau dah kat sini dah kan, dah time tu mengucap je lah, tak payah nak Tak boleh fikir buat nak buat apa. konten. Betul, betul, betul. Tapi basically kalau macam berusia ni kan, kita sentiasa ada ruang untuk kita belajar kan. Tidak ada satu umur yang kita boleh kata ini adalah umur yang terbaik untuk mula dan ini adalah umur yang dah terlewat untuk mula. Tak ada pun. In fact, kalau tanya saya, ramai dah content creator right now bawah 18 tahun pun dah ada. Budak-budak 12 tahun, budak-budak 12 tahun, 13 tahun. In fact sekarang bayi pun ada yang dah jadi content creator sebab mak ayah yang buatkan konten. Betul tak? Betul. Nak kata apa? Nak kata tidak ada masa yang boleh katakan ni waktu bermula dia yang terbaik. Semua waktu boleh mula. Dan juga tidak ada masa waktu yang terlewat sebab ada ramai juga content creator yang saya tengok berumur. Saya ada student yang saya rasa dah 60 lebih, dia jual emas kan. So masa tu dia nak belajar, dia kata dia nak tahu macam mana nak bagi lebih ramai orang kenal dia kan. So dia masuk dalam TikTok. And right now follower dah hampir 100,000 kan, dengan jual emas lah kan. Tapi umur dia, memang rambut dia putih habis lah. Dan dia buat konten. Kalau tuan-tuan nak tengok boleh search je Azman Bilaji dekat TikTok. Beliau jual emas public gold kan. So beliau sekarang buat konten hasil orang kata didikan daripada ni lah, belajar tentang TikTok ni kan. So tidak ada alasan lah. So kalau tuan-tuan perempuan tengok rambut dia tu, cuba tengok balik rambut kita. Kalau rambut kita hitam lagi, kita malu kan. Orang yang dah rambut putih pun sanggup lagi buat konten. Sebab apa? Sebab nampak potensi. Kan? Dan bila kita buat konten ni, kita jangan rasa macam alah nak kena gedik-gedik ke, nak kena gelik-gelik ke. Tak, it is unnecessary kan. Itu semua adalah method saja. Dah ramai dah orang yang buat method yang lebih profesional, method yang lebih orang kata sesuai dengan golongan umur kan. Kita tak perlu untuk menari apa semua tu. Apa yang kita perlu buat adalah kita hanya sampaikan value kan. Bila orang nampak nilai pada diri kita dan orang pun rasa kita ni ada potensi untuk apa orang kata grow kan. Jadi tidak ada masa yang terlewat untuk polish punya skill and explore lah sebanyak mungkin. And bagi saya, lagi mana kita diberikan masa dan peluang ni, kita explore. Itulah saya boleh katakan. Ya, betul-betul. Dan of course macam ada pepatah, tak silap saya Chinese proverb kot, yang mana the best time to plant a tree was 20 years ago, but the next best time is today lah, untuk kita start secepatnya. Okay, so saya sangat hargailah benda tu. Sebabnya kadang-kadang benda tu datang terfikir sendiri kan. Kita rasa macam kita ni tak sesuai lah buat dan sebagainya. Okay. Dan bro, kita dah sampai kepada satu soalan yang terakhir, dan soalan ni saya gelar sebagai signature question kita, yang mana kita akan tanya setiap kita punya guest speaker. Tapi saya akan letak twist berdasarkan apa perkongsian guest speaker sepanjang dalam kita punya podcast ni. So soalan ni simple je. Simple lah kan. Harap-harap simple lah. Okay. Kalau lah esok Bro Safwan bangun tidur dan hilang segalanya, no database, tak ada database tak ada, no connections, nothing, dan bro cuma ada RM100 sahaja, dan bro cuma boleh pilih satu daripada 3 skill yang bro sebutkan tadi, apa yang bro akan pilih dan bro akan gunakan RM100 itu untuk apa? Saya harap simple lah. Okay. Susah. Bagi saya soalan ni a very difficult question untuk kita nak kupas kan. Salah saya cuba. Dalam banyak-banyak skill, saya rasa kemahiran yang paling penting untuk saya adalah communication skill lah. Saya akan pilih kemahiran komunikasi saya tu kan, sebab dia merangkumi semua kan. Sebab dalam communication ni kita boleh convince orang kan. Betul. Sebab communication skill ni sebenarnya adalah proses di mana basically kemahiran apa tahu, kemahiran untuk kita menyusun kata-kata kita kan, untuk deliver dekat audience kan. Semua orang boleh bercakap, tetapi tak semua orang boleh meyakinkan orang. Communication skill ni membantu untuk bagi orang yakin dengan kita. So apa yang saya akan buat dengan 100 tu kan, kalau saya, sebab saya pernah buat bisnes, saya suka untuk mulakan skill saya tu untuk tambah kewangan saya kan, dengan saya berniaga lah kan. So 100 tu saya akan ambil RM50 untuk jadikan modal. Mungkin saya boleh beli, contohnya saya beli air dekat kedai kan, saya beli banyak-banyak, beli in bulk kan, jadi saya dapat dengan harga yang murah, and then saya just
pergi dekat tempat-tempat yang contohnya mungkin saya nampak padang, kawasan-kawasan panas kan. Jadi saya offer air tu dekat orang-orang kat sana. Okay, dengan kemahiran komunikasi saya tu kan, saya yakinkan diorang untuk kenapa dia kena beli air ni kan. So dekat situ saya grow. Kenapa saya tak ambil 50 je, tak ambil 100? Sebab RM50 tu untuk saya nak makan ke, costing saya pergi ke mana-mana. Kita kena fikir benda tu kan. Kita tak boleh guna semua. Kita kena ada duit untuk survive juga kan. So Safety net jadi lah. saya akan mulakan macam tu. So once duit tu dah grow, saya cari lagi produk lain yang lebih menguntungkan pula. Mungkin waktu tu saya pergi cari pula jajan-jajan ke apa ke kan. Saya dah start diversify. So itulah apa yang saya akan buat. Saya akan utilize kemahiran komunikasi saya untuk yakinkan orang membeli produk saya lah. So saya nampak itu adalah the best way to start. Maknanya kita mulakan dengan apa yang ada di tangan tu, and we go straight away kepada to the street dah. Sebab kalau saya ada 100 je untuk saya tiba-tiba nak buat content, and saya rasa itu dia tak relevan kan. Kalau kita punya kewangan banyak tu je kan. Untuk saya lah, bagi saya rasa tak relevan lah, sebab saya ada 100 je, dan proses untuk dapatkan result daripada konten ni dia bukan sekejap kan. Dia makan masa. So saya lebih prefer untuk saya direct terus untuk berniaga kan. Untuk bekerja pula sama je. Kita dah tak ada apa kan. Kita nak yakinkan orang macam mana. Kan kita mungkin agak selai pinggang lah. So saya rasa itu adalah yang terbaik lah untuk saya buat. Harap menjawab soalan. Menjawab Susah ni lah. soalan ni. Sangat-sangat detail. Kita kena letak twist sikit soalan tu. Berdasarkan siapa kita punya guest speaker kita. Okay, so macam saya katakan tadi, itulah soalan terakhir kita, dan kita pun dah sampai dekat hujung kita punya podcast untuk episode kedua ni. Mungkin bro ada kata-kata akhir untuk mereka yang tengok kita punya podcast episode kali ni. Alright, so pesanan terakhir saya, ini adalah pesanan yang biasa saya kongsikan dekat ramai saya punya student-student dan juga klien saya kan. Apa yang saya boleh katakan adalah bila kita nak buat satu perubahan ni kan, kita jangan bertangguh. So kita kena terus mula, and if kita dah ada kesedaran tu, terus start, terus ambil tindakan. Sebab bila kita tangguh, saya dah cakap you tak akan pernah start. The moment you dah start tangguh, dia dah jadi habit, dia dah jadi satu orang kata normalisasi, normal. Dia macam tak apalah, besok lah, lusa lah, minggu depan lah, tahu-tahu dah setahun dah you duk tunda, dan you tak dapat lagi result kan. So kalau contoh mungkin you tengok podcast ni and you dah start dapat kesedaran, and start sekarang kan. Sebab tu Tuan Pai kata tadi, and the best time to start is yesterday, but the next best time to start is today kan. Hari ni adalah hari yang terbaik untuk kita mulakan perubahan kita. So if you ada kesedaran sekarang, mulakan sekarang, start explore, plan terus apa yang you nak buat, apa skill yang you nak offer, apa skill yang you nak baik dan sebagainya. Alright, so itu adalah advice saya lah. And my last advice adalah, if you tak tahu, tak faham, tak orang kata tak nampak jalan lah macam mana nak mulakan, dapatkan guidance. And saya really suggest, and Tuan Pak Brian untuk suggest untuk you dapatkan consultation, and also dapatkan orang kata nasihat, sebab beliau memang sangat-sangat pakar dalam membantu ramai orang untuk explore skill sendiri and start buat jualan lah. Saya suka Tuan Pak punya newsletter nama dia newsletter sebab sangat informatif, sangat structured apa yang beliau kongsikan dekat dalam newsletter tu, and it is free. Ilmu yang dia kongsikan tu saya boleh katakan ilmu yang super mahal, tapi beliau kongsikan secara percuma je. So subscribe beliau punya newsletter, dan juga once dia dah release buku dia nanti, tolong dapatkan. And percayalah cakap saya, you invest sikit untuk dapatkan buku, you akan dapat lebih banyak lagi pada masa akan datang. And the best investment bukanlah pada emas, bukanlah pada saham, but on yourself. Okay? Invest pada diri you dengan tambah ilmu. InsyaAllah itulah pesanan saya. Betul, terima kasih atas kata-kata yang sangat-sangat penuh hikmah lah bagi kita semua. Sebab kadang-kadang kita terlalu tertunda-tunda untuk buat sesuatu lah. Tak kisahlah, mungkin bukan nak jual skill, mungkin kita nak buat kebaikan dan sebagainya. Pekerjaan esok tu mungkin kita kena hilangkan daripada kita punya kamus. Okay, dan sebut tentang guidance, sebut tentang dapatkan consultation dan sebagainya. Kat mana orang nak cari Bro Safwan? Mungkin dia nak consultation, nak buat content ke, mungkin nak belajar cara nak communicate dengan lebih baik. Dekat mana orang-orang ni boleh cari Bro Safwan?
Alright, so if you guys are interested untuk dapatkan consultation saya untuk saya bantu, especially kalau you nak grow you punya personal branding dan juga growkan you punya account TikTok, and itu adalah saya punya forte, and insyaAllah saya boleh bantu dengan cara you visit saya punya social media, Instagram ke TikTok ataupun Twitter sendiri, and you just click je link dekat bio, and dekat dalam saya punya link bio tu ada options lah, sama ada you nak dapatkan sesi coaching sama dengan saya bedah TikTok. Saya akan bedah TikTok anda, ataupun anda nak jemput saya untuk buat coaching bersama dengan group kan, nak jemput untuk bagi talk dekat mana-mana seminar pun boleh, tak ada masalah. And ataupun anda boleh saja follow saya ataupun subscribe saya di channel Telegram. Saya ada bagi macam-macam tips juga dekat dalam channel Telegram saya. So that's how you can reach me out. Okay. So nanti saya akan letakkan semuanya dekat bahagian description lah, Bro Safwan TikTok, Instagram, Twitter dan juga Telegram link dia lah, supaya orang yang tengok video ni nanti dia akan boleh subscribe dan sebagainya lah. Dan kepada awak yang tengok video ni, jangan lupa komenkan nanti apa awak punya biggest takeaways lah daripada kita punya sesi hari ni, dan as always jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like. So kepada Bro Safwan saya nak ucapkan terima kasih, sebab sekali lagi benda ni menjadi terkejut lah, terkejut juga sebab daripada DM je saya ingatkan macam main-main, tiba-tiba dah selesai kita punya podcast punya session kita. So, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya harap awak yang tengok video ni dapat manfaat, dan macam apa yang Bro Safwan katakan tadi, lepas dah tahu, lepas dah belajar, dapat manfaat, terus untuk buat dan jangan tunda-tunda lagi. So kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.